Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 90 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'd. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Au kasayyibin minas samai, atau bandingannya seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, bersama dengan gelap gelita, guruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hadar al-maut, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya, dengan jari-jari mereka, kerana mendengar suara petir, sebab mereka takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, sedangkan kuasa Allah meliputi orang yang kafir itu. Orang kafir diberi dua bandingan. Semalam kita dah sebutnya bandingannya yang pertama dan yang kedua. Ayat 19 ini bandingan orang munafik yang kedua, diberi oleh Al-Quranul Karim dalam satu pandangan yang kadang-kadangnya kita lihat sebagai keterlaluan. Padahalnya bukan keterlaluan, ini satu bandingan yang sangat tepat, tapi perlu diperincikan. Bandingan dibuat dengan orang yang sesat di padang pasir. Orang yang sesat di padang pasir, dia tidak tahu ke mana hendak tuju, ke hadapan ke belakang ke kanan ke kiri ke, dia tidak tahu, tidak ada satu petanda. Kita sesat di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur pun demikian juga, tak tahu nak pergi ke mana. Tapi oleh kerana kita dah biasa dah, kalau tak ada petanda pun mungkin kita dapat balik. Kita dapat balik pula kalau pun tidak ada petanda jalan. Tapi ini orang sesat di padang pasir ini oleh kerana padang pasir terlalu luas. Padang pasir lebih luas daripada tempat-tempat yang ramai penduduknya. Padang pasir. Jadi orang ini samalah dengan orang yang sesat di padang pasir. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya itu ditimpa hujan lebat. Sayyibin, hujan lebat. Hujan lebat yang disertai dengan gelap gelita, kilat dan guruh dan petir. Jadi dalam keadaan itu, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, mereka untuk mengatasi keadaan,
keadaan ketakutan, maka letak jari-jari dalam lubang telinga. Ini juga lucu kerana kalau untuk tidak ingin mendengar suara petir, kilat dan gelap gelita ini, dia harusnya letak satu jari saja dalam lubang telinga. Tapi bila letak semua jari-jari ini di dalam lubang telinga, menjadikan lubang telinga itu lebih luas, maknanya dia lebih nampak, lebih dengar suara-suara yang ditakuti olehnya. Ini membayangkan orang munafikin ini gelisah di tengah-tengah padang pasir, sehingga dia tidak dapat membezakan sesuatu yang harus dibuat olehnya. Kadang-kadang kita lihat orang yang gelisah ini, dia bertukar pakaian dia. Dia pakai pakaian isteri dia, dan datang ke masjid dia pakai kepiah isteri dia pakai namanya scarf kau panggilnya. Patutnya dia pakai kepiah, bertukar. Pasal apa? Dia gelisah, suara jiwanya tidak tenang. Orang sesat di padang pasir ini, jiwanya tidak tenang sebenarnya. Jiwa tidak tenang. Sama lah dengan kita sesat di negeri orang. Sesat, tidak tenang. Apa yang dicapai pada ketika itu, apa sahaja usaha yang boleh dia rasakan, boleh menenangkan dirinya, dia akan ambil saja walaupun tidak memberi sebarang faedah sekalipun. Inilah dia minas sa'ati hadral maut. Tetapi kuasa yang sebenarnya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala itu muhit maknanya memagari seluruhnya. Dia pagar muhit maknanya meliputi, melingkungi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ialah di sini ialah orang munafik. Orang kafir kerana dia engkarkan iman sekali-sekala dia beriman, sekali-sekala dia menolak iman. Kemudian kita lihat perenggan di bawah sekali, dua perenggan di bawah ayat itu dah kita baca sebenarnya. Pakar-pakar sains berpendapat hakikat kejadian kilat dan guruh itu berlaku akibat pertumbungan atau pelanggaran elektrik antara positif dan negatif di dalam awan. Lalu terkeluarlah api. Suara guruh ini tidak bertentangan dengan keterangan hadis yang menyatakan bahawa kilat itu terjadi dari tindakan malaikat mengusir awan. Dalam riwayat At-Tirmizi terdapat hadis. Ini bagaimana kita nak fahami suara petir itu bersuara dan kilat itu nampak macam api? Di mana tempatnya? Apa sebabnya? Pakar-pakar sains ada mengulas perkara itu, bagaimana dia boleh terjadi. Tetapi dia dalam hadis pula menyatakan lain sikit. Dia kata pada ketika itu malaikat mengusir siapa dia? Mengusir jin, mengusir awan, menghalau awan ke tempat-tempat yang sepatutnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu dapatlah kita cari kesesuaian di antara apa yang disebut oleh malaikat dan apa yang dipahami oleh pakar-pakar penyelidik tentang petir dan suara petir dan sebagainya. Kita baca hadis sikit. An Ibn Abbas qala aqbalat yahudu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim akhbirna 'an ar-ra'd ma huwa qala malakun min al-malaikati muwakkalun bis-sahabi ma'ahu makhariq min narin yasuqu بها السحابة حيث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه
illa luhumul ibli wa albanuha wa albah illa luhumal ibli wa albanaha falidzalika harramaha qalu sadaqta qala hadza haditsun hasanun gharibun. Kita tengok terjemahan daripada Ibn Abbas. Dia berkata, sekumpulan orang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Mereka bertanya, Yahudi ni ahli kitab. Ahli kitab ni dia sudah ada ilmu. Jadi maklumat dia datang pada orang Yahudi lebih awal, menerusi kitab-kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil, sudah banyak memperkatakan hakikat benda-benda gaib yang tidak dipahami oleh manusia. Jadi Yahudi ni dia datang nak uji Nabi lah. Pasalnya Nabi ni kalau dia jawab betul pun tak kena, jawab tak kena, memang tak kena lah. Itu tujuan dia nak dengar. Tak menasabah pada mereka Nabi boleh ulas masalah guru, peti, kilat dan sebagainya. Mereka datang mereka bertanya, wahai Abul Qasim, bahasa cantik lah, datang nak berjumpa dengan Nabi, nak tanya sesuatu. Dia tidak katanya ya Muhammad. Oh, itu tak boleh, tak boleh. Orang Arab tak bercakap macam tu. Ya Abul Qasim, gelaran Nabi, laqab dia. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, beritahu kami tentang kejadian kilat. Apa dia? Baginda menjawab, itulah suara malaikat yang ditugaskan menjaga awan, yang ditugaskan menjaga awan. Bersama-samanya pemukul, bersama-samanya makhari, pemukul yang berapi. Ada pada dia ni tukul lah, kita katanya, yang mengeluarkan api. Dengannya dia memukul awan. Kira-kira dikehendaki Allah, dia pukul tu hingga mana, nak ke mana, apa nak jadi. Selepas itu Tuhan saja yang maha mengetahui. Mereka bertanya lagi, suara apakah yang kami dengar? Sabda Nabi SAW, itulah suara awan sewaktu ia dipukul malaikat, sehingga ia berakhir mengikut yang diperintahkan Allah. Kata mereka, engkau benar. Muhammad kata Yahudi, betul tu yang awak cakap tu. Suara petir dan yang mengeluarkan api dan semua yang disebutkan tadi itu, dia katanya betul yang awak cakap. Mereka bertanya lagi tentang barang yang diharamkan Bani Israel ke atas dirinya. Sabda Nabi SAW, dia mengadu sakit pada bahagian paha, tetapi tidak didapati makanan yang sesuai dengannya kecuali daging unta dan susunya. Orang Yahudi dia mengadu sakit belakang. Sakit belakang ni apa dia ubatnya, apa dia penawarnya, apa dia makanan patut diambil. Mereka ini tak ada barang yang mereka nak makan selain daripada unta, daging unta, selain daripada daging unta dan susu unta. Justru Allah mengharamkan daging unta dan susunya. Kata mereka, engkau katakan itu, engkau benar. Katanya hadis ini hasan gharib. Itu dia soalan Yahudi datang tanya Nabi, bukan nak beriman tak, tapi nak uji Nabi. Sebabnya bila Nabi jawab, dia kata engkau benar. Maknanya pandai dia lagi lah. Pandai dia lagi, dia mendapat komen hak Nabi. Kalau benar, dia komen benar. Kalau betul-betul orang nak bertanya, dia tak tanya macam tu. Dia tanya macam tu, dia hanguk kepala saja. Kepala, oh macam tu. Tapi ini tidak, bila Nabi jawab benar, dia kata, oh betul awak jawab tu. Jadi datang daripada mana ni? Dia tahu tu daripada mana, daripada kitab dia. Jadi maknanya dia datang bukan nak bertanya dengan ikhlas, nak bertanya tujuannya untuk mengetahui sama ada Nabi tahu ataupun tak tahu. Jadi kalau begitu, tak tahu pun tak apa, tahu pun tak apa dengan orang Yahudi ini. Islam meletakkan
pertanyaan mestinya ikhlas, bukan nak melaga-lagakan. Misalnya nak melaga-lagakan macam mana? Ustaz tu dia kata puasa tak boleh, puasa dari 1 Zulhijjah lagi sampai ke hari Arafah tak boleh. Hari Arafah saja puasa, hari 1 sampai 10 tak boleh. Dia kata ustaz tu kata, misalnya dia tanya satu orang, lepas tu satu orang kata tak betul tu ustaz tu dia tak mengaji gitu, dia tak baca kitab tu. Boleh nak puasa 1 hari bulan hingga sampai 10, hari hingga sampai 9 Zulhijjah, hari Arafah boleh. Jadi soalan tak betul. Soalan dia mari dia letak dah ustaz tu kata. Lepas tu ustaz sendirinya macam mana? Ustaz sendirinya macam mana? Dia bawa soalan nak laga. Jadi kalau soalan macam ni soalan tak molek lah. Tak molek, tak usah cakap lah ustaz tu kata begini. Kemudiannya ustaz pula yang kata macam mana, dia balik dia cakap lain pula. Itu namanya melaga-lagakan, mengapi-apikan. Sebenarnya kalau tanya saya kata tak tahulah, lebih senangnya tanya ustaz tu lah. Dan ustaz tu kata boleh, ustaz kata tak boleh, tanya saya buat apa kalau saya lah. Tapi bila jawab tu kena jawab macam lain. Kena jawabnya kalau nak percaya dia percaya, tak nak percaya pun tak apa, pasal ni puasa sunat. Sebenarnya saya pun dengar juga ada orang katanya Nabi tak suruh puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Nabi tak suruh, kata dianya. Jadi oleh sebab itu katanya saya berpendapat tak boleh puasa hari Arafah sahaja. Sebenarnya saya ni tak ada nak lawan siapa-siapa, tak ada nak ronyok siapa-siapa, nak cakap di sini saja. Di sini ni saya tahulah pasal tempat saya lama. Kita belajar dulu surah Wal Fajri demi waktu fajar, walayalin ashrin dan lailun malam, dan malam-malam 10. Malam-malam 10 tu malam-malam 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah maknanya sebelum hari raya lah. Sebelum hari raya tu 1 hingga 9. 10 hari yang ke-10 tu tak puasa tapi hari besar. Jadi 1 hari bulan sampai 10 hari bulan Zulhijjah ini hari besar. Hari besar kerana Allah bersumpah dengannya. Bila Allah bersumpah, hari besar lah. Hari besar. Pada hari besar itu puasalah kita. Itu dia. Ulama kata macam tu. Pada hari besar dan 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah hari besar, maka berpuasalah pada hari itu. Ada tafsirnya menyebutkan begitu. Jadi ala kulli halnya tidak wajib, sunat, haram tidak sama sekali. Haram ni kalau kita puasa hari yang dilarang. Hari yang dilarang tu 2 hari saja. Hari raya haji, hari raya puasa. Itu saja. Hari tasyrik boleh puasa, tak ada hal, puasa. Itu dia. Kemudian hari yang diharam kita berpuasa pun, haram puasa itu kerana lain. Puasa, hakikat puasa sendiri itu sah. Dia tak makan, dia tak minum, dia tidak mendekati isterinya, dan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Haram tapi sah. Orang yang sembahyang dengan kain yang dicuri, sah tak sah? Dia menutup aurat, dia menutup aurat. Kain dia curi. Bumi yang dirampas, sah tak sah sembahyang dia? Sah sembahyang. Berdosa tu perkara lain. Maknanya sembahyang tidak dituntut lagi. Tak dituntut lagi. Maknanya sembahyang tak tidak cukup, tapi sembahyang itu berdosa sebab berdosa itu bukan berdosa sembahyang, berdosa kain yang dicuri. Jadi begitu. Kemudiannya keterangan ini zahirnya, keterangan hadis zahirnya bertentangan dengan firman Allah yang menyatakan bahawa angin berperanan menggerakkan awan. Firman Allah, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Terjemahan,
Dan Allah lah yang melepaskan angin, lalu menggerakkan awan yang membawa hujan, dan kami membawanya ke negeri-negeri yang mati, gersang. Lalu kami hidupkan bumi itu dengannya sesudah matinya, dan seperti itulah juga berlakunya kebangkitan manusia selepas mati. Manusia selepas mati akan dihalau, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Nak pergi mahsyar, jalan ni pun boleh, jalan ni pun boleh, semuanya boleh. Jadi kadzalikan nusyur, Allah malaikat menghalau angin, sepertilah dia halau manusia yang bangkit daripada kubur nanti, untuk sama-sama semua orang berharap pergi kepada mahsyar. Jadi kalau begitu, jadi keterangan dalam Al-Quran inilah yang tepat, jelas, dan jika bertentangan dengan sesiapa, maka keterangan Al-Quran tetap benar sampai kiamat. Soalnya manusia faham tak faham, itu soal mereka, bukan soal Al-Quranul Karim. Sebab itulah tafsiran Al-Quran dengan sains, teori sains adalah satu kesilapan besar. Silap. Bagaimana boleh ditafsirkan sains dengan Al-Quran dengan sains? Sains yang tidak semestinya benar. Boleh jadi berubah-ubah. Hari ini teori, kemudian teori pula teori, berbagai-bagai teori. Teori inilah yang menyulitkan, menjadikan manusia kadang-kadangnya dia faham untuk satu hari, kemudian besok dia bengong pula. Pasal apa? Teori berubah. Jadi oleh kerana itu, Quran sesama Al-Quran menjelaskan mana-mana yang kurang jelas, dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.